Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita sambung mata pelajaran jenayat. Sebelum kita meneruskan pengajian kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan. Murid-murid, aminkan doa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah lana bima'rifatil ilm ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين. Baik murid-murid, hari ini kita masuk pelajaran yang pertama, tajuk yang pertama iaitu jenayat. Tajuk menceroboh. Dalam bahasa Arabnya as-siyalu. Murid-murid, sebut betul-betul ya, as-siyal. Kita lihat pengertian menceroboh, as-siyal. As-siyal dari segi bahasa, menceroboh atau mencabul atau melampaui batas. Ini maksud as-siyal dari segi bahasa. Dari segi istilah, menceroboh bermaksud melakukan pencerobohan atau pencabulan terhadap seseorang sehingga boleh memberi kesan pada diri, kehormatan dan harta. Inilah maksud menceroboh. Dalam bahasa Arabnya as-siyal. Seterusnya, dalil kewajipan menentang pencerobohan. Kita lihat firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Artinya, oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Biar seimbang, jangan berlebihan pula. Ini firman Allah Ta'ala, dalil kewajipan menentang pencerobohan. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun wa man qutila duna malihi fahuwa syahidun wa man qutila duna damihi fahuwa syahidun wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Artinya, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan ahli keluarganya, maka ia mati syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan darahnya, nyawanya, maka mati syahid. Dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka mati syahid. Jadi di sini bila kita menentang pencerobohan, adalah sesuatu yang ditegakkan. Seterusnya kita lihat jenis-jenis pencerobohan. Kita lihat yang pertama, pencerobohan terhadap diri kita, manusia. Yang kedua, pencerobohan terhadap kehormatan wanita. Yang ketiga, pencerobohan terhadap harta benda. Ini adalah 3 jenis pencerobohan terhadap diri, terhadap kehormatan wanita dan juga terhadap harta benda. Ini 3 jenis pencerobohan. Baik, kita lihat pencerobohan terhadap diri. Melakukan tindakan liar dengan tujuan untuk membunuh atau mencederakan manusia atau binatang. Maknanya kita ada tujuan dan kita ada niat untuk membunuh atau mencederakan manusia atau binatang. Ini pencerobohan terhadap diri. Pencerobohan yang wajib ditentang ialah
Yang pertama, pencerobohan itu dilakukan oleh orang kafir kerana menjaga kesucian agama Islam. Bila agama kita, agama Islam, diceroboh, dalam erti kata lain dipermainkan. Contoh, Al-Quran dipijak, mempersedakan Nabi kita iaitu Nabi Muhammad. Bila perkara ini berlaku, maka kita wajib tentang dan kita wajib menjaga kesucian agama kita daripada dipermain-mainkan oleh orang kafir. Yang kedua, pencerobohan itu dilakukan oleh binatang. Yang ketiga, penceroboh mahu mencederakan anggota badan kerana mempertahankan diri. Contoh, kalau kita hendak dirompak atau diragut yang boleh mencederakan anggota badan kita, maka pada ketika ini kita boleh mempertahankan diri. 4. Sasaran penceroboh adalah keluarga, anak-anaknya, rakyatnya atau bangsanya. Kerana tindakan balas ke atas penceroboh itu bagi menjamin keselamatan jiwa orang lain. Ini penceroboh yang wajib kita tentang. Maksudnya kita kena jaga keselamatan diri kita, agama kita daripada diceroboh. Pencerobohan yang harus ditentang. Tadi pencerobohan yang wajib, ini pencerobohan yang harus ditentang. Orang Islam yang menceroboh orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, mencederakan atau membunuh. Tadi orang kafir yang menceroboh, ini orang Islam sendiri yang menceroboh orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, mencederakan atau membunuh. Pada ketika ini hukumnya harus, sama ada kita nak pelihara atau kita nak biarkan, ikut situasi dan juga keadaan pada ketika itu. Kelonggaran hukum ini iaitu sekadar harus ditentang, bukan menunjukkan Islam bertolak ansur dengan perbuatan pencerobohan, tetapi ianya sebagai suatu usaha untuk menyelamatkan darah orang yang seagama, iaitu agama kita lah, agama Islam, terutamanya darah pihak penceroboh. Sebaik-baiknya kita nak jaganya nyawa. Kalau boleh elakkan daripada menceroboh, kita elakkan. Begitu juga dengan pencerobohan tadilah yang berlaku. Jangan sampai membunuh, mencederakan, menyakiti. Dan perbuatan ini memang dilarang dalam Islam. Kita lihat yang kedua, pencerobohan terhadap kehormatan diri wanita. Pencerobohan terhadap kemaluannya atau kehormatan tubuh badannya yang boleh membawa kepada pencabulan kemaluan, yakni zina, maka wajib mempertahankan kehormatan diri dan menentangnya. Pada ketika ini, bila ada lelaki yang ingin menceroboh kehormatan diri wanita, maka wanita itu kena mempertahankan dan juga menentang. Ini tidak kira sama ada pencerobohan itu seorang Muslim atau kafir. Tak kira Muslim atau tidak Muslim atau kafir. Wajib jaga kehormatan diri dan wajib tentang. Kerana tidak ada jalan untuk mengharuskan pencabulan tersebut. Sedaya upaya kena menentang. Yang ketiga, pencerobohan terhadap harta benda. Jika tujuan pencerobohan itu untuk mendapatkan harta benda dan harta benda itu menjadi milik orang yang diceroboh, maka pemiliknya diharuskan untuk menentangnya atau tidak menentangnya. Maksudnya, jika harta yang hendak diambil oleh penceroboh itu harta miliknya sendiri, maka pada ketika itu diharuskan untuk menentang atau tidak, sebab harta itu miliknya, sebab penceroboh hendak ambil. Seterusnya, sekiranya harta yang diceroboh bukan milik orang yang diceroboh, sebab ia hanya sebagai pemegang amanah, maka ia wajib menentangnya kerana harta itu diamanahkan kepadanya untuk dijaga dan dilindungi keselamatannya. Sekiranya sebaliknya berlaku, penceroboh mengambil barang yang bukan miliknya atau milik orang yang diceroboh, kerana barang itu sebagai pemegang amanah, maknanya barang orang lain.
maka pada ketika itu ia wajib tentang kerana harta itu bukan miliknya, kerana harta itu adalah amanah yang perlu dijaga dan dilindungi. Seterusnya, cara menghadapi pencerobohan. Bagaimana kita nak tahu cara-cara untuk kita menghadapi pencerobohan yang berlaku tu. Jadi, kita sambung di lain masa. Untuk hari ini sampai di sini. Untuk yang seterusnya, seperti biasa, tugasan. Ada 2 soalan yang saya hendak murid jawab. Jawab soalan berikut. Yang pertama, apakah maksud menceroboh asyal dari segi bahasa dan istilah? Seperti yang dah saya terangkan tadi, pengertian dari segi bahasa dan juga istilah. Soalan yang kedua, tuliskan 3 jenis-jenis pencerobohan. 3 jenis-jenis pencerobohan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi murid-murid buat 2 soalan dan jawab contoh yang telah saya berikan. Itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.